Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Kamu semua sihat ke? InsyaAllah Ustaz doakan kepada kamu semua agar kamu semua terhindar daripada segala macam mudarat, khususnya mudarat penyakit COVID-19 yang melanda negara kita dan dunia pada hari ini. InsyaAllah moga kamu semua dalam keadaan sihat dan baik. Baik, untuk hari ini kita akan belajar Jawi, dan sebelum kita mulakan pembelajaran kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah yang kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama yang menyebarkan ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan baca niat belajar dan mengajar. Ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kamu semua tak tahu lagi apa Ustaz nak ajar, betul? Jadi Ustaz nak tanya soalan dekat kamu semua. Ada dua soalan Ustaz nak tanya kepada kamu semua. Yang pertama, berapakah kedudukan huruf hamzah yang telah kita pelajari? Kedudukan huruf hamzah berapa? Ustaz nak kamu jawab. Sambil-sambil tengok video ni, Ustaz nak kamu jawab. Baik. Yang kedua, berapakah keseluruhan kedudukan huruf hamzah? Kedudukan hamzah dekat dalam penulisan ni ada berapa keseluruhan dia? Yang kita belajar ada berapa? Keseluruhan dia berapa? Okey. Ustaz kiraan 10, kamu jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah jawapan dia. Kita ada 5 kedudukan keseluruhan bagi kedudukan huruf hamzah dalam penulisan Jawi. Yang kita dah belajar berapa pula? Yang kita dah belajar 4, iaitu hamzah di bawah, kedudukan hamzah di bawah alif, kedudukan hamzah di atas alif, kedudukan hamzah 3/4 dan kedudukan hamzah sebaris di atas garis. Dan hari ini kita akan belajar hamzah berumah. Kedudukan hamzah di dalam rumah. Ya, ini dia, hamzah berumah. Kenapa kita panggil hamzah berumah? Sebab hamzah ni dia duduk di dalam rumah, iaitu di dalam huruf ya yang tak ada titik tu. Jadi sebab itulah dipanggil huruf hamzah berumah. Baik, untuk pembelajaran hari ini, selepas proses pembelajaran, kamu semua akan dapat mengenal kedudukan huruf hamzah, mempunyai rumah sendiri dalam perkataan dengan betul. Yang kedua, membaca perkataan mengandungi huruf hamzah.
yang mempunyai rumah sendiri dengan betul. Baik, jom kita mulakan pembelajaran kita. Kamu semua dah ready? Baik. Okey. Untuk kedudukan huruf hamzah dalam tulisan Jawi ada beberapa keadaan. Maksudnya kedudukan hamzah tadi dalam tulisan Jawi ada beberapa keadaan, iaitu 5 keadaan lah. Di atas alif, di bawah alif, 3/4 alif, di hamzah di atas garis, dan akhir sekali yang kita akan belajar hamzah di dalam rumah. Lepas tu hamzah boleh berada dalam keadaan berumah dan tanpa rumah. Tanpa rumah ni maksudnya dia bebas, dia tak duduk di mana-mana, di dalam rumah lah, macam mana yang kita akan belajar ni. Jadi huruf hamzah yang berumah sebagai lambang bunyi i pepet. I pepet tertutup dan digunakan untuk kata serapan bahasa Arab. Jadi kita akan teruskan. Macam ni Ustaz akan terangkan. Jadi penggunaan huruf hamzah berumah ni pada perkataan bahasa Melayu yang ada huruf i pepet suku kata tertutup. Jadi i pepet ni apa? I ni ada 2 kan, dah belajar kan semua kan, i tailing dengan i pepet. I pepet ni bunyi dia i tailing bunyi dia Jadi i pepet contohnya emak. Emak. Jadi bunyi emak. Jadi kalau i tailing bunyi dia, contoh dia ekor. Ekor. Jadi kat sini untuk ya dalam berumah, ya berumah, kena dia pada perkataan bahasa Melayu yang ada i pepet dalam suku kata tertutup. Jadi contoh dia apa? Contoh dia frekuensi, bukan quen. Kalau quen jadi di e-tailing, jadi sebutan dia frekuensi, kuensi. Jadi ejaan dia fa, ra, ya, kaf, waw, hamzah. Hamzah ni ganti kepada huruf i ni. Ni huruf i ni kan. Ganti hamzah, n, nun, sin, ya. Jadi begitulah ejaan dia. Jadi pertama digunakan untuk perkataan bahasa Melayu yang ada i pepet, i ataupun i pepet. Yang kedua, hamzah berumah ini adalah dalam perkataan bahasa Melayu yang ada pada perkataan serapan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab, kata serapan bahasa Arab macam malaikat. Malaikat ni asal dia perkataan bahasa Arab. Jadi hamzah duduk di dalam rumah. Macam itulah. Okey, untuk bentuk huruf hamzah berumah ni ada dua. Pertama nampak ni kan. Yang pertama dia duduk di hujung. Jadi dia kena ada sampan sikit ni. Dia duduk di hujung, diduduk di permulaan, bukan di hujung, diduduk di permulaan. Jadi dia kena ada macam huruf ba ni sikit ni kan. Tu huruf hamzah. Huruf hamzah betul-betul di atas garisan. Seterusnya rumah ada di tengah-tengah, macam rumah teres kan. Ni rumah teres hak ujung, hak ni hak tengah-tengah. Jadi dia tak ada, dia bersambung teruslah dengan huruf lain. Baik. Okey, untuk sekarang Ustaz nak kamu Ustaz dah bagi dah link untuk permainan ni, word wall. Kamu mainlah word wall ni. Jadi nanti kamu buat dah dapat markah, kamu screenshot, kamu hantar dekat WhatsApp group. Baik. Sekarang ni kita akan terus kepada contoh huruf hamzah berumah. Ni contoh bagi perkataan yang terdapat i pepet ataupun i pepet lah. Jadi
Yang pertama frekuensi. Ustaz sebut, kamu pun lepas tu kamu ikut. Frekuensi. Jadi ejaan dia fa, ra, ya, kaf, waw, hamzah. Hamzah ni ganti kepada i ni. Hamzah ni adalah i ni. Nun, sin, ya. Nun, n, sin, s, I, ya. Seterusnya nutrien. Untuk nutrien sama je. Nun, waw, ta, ra, ya. Hamzah ni i ni merupakan hamzah. Nun ni n lah, huruf n. Dan akhir sekali efficient. Jadi efficient ejaan dia alif, ya, ini fa ya, bukan pa, ni silap ni. Jadi fa, ya, sin, ya, hamzah. Hamzah ni huruf i, nun huruf n. Jadi frekuensi, nutrien, efficient. Baik, Ustaz harap kamu dapat lah. Dan seterusnya kita akan pergi kepada kata serapan bahasa Arab. Ustaz sebut, kamu ikut. Malaikah. Kalau kita bahasa Melayu, kita akan sebut malaikat. Jadi kita sebut dalam bahasa Melayu lah. Malaikat. Baik. Izrail. Seterusnya masalah. Seterusnya Jibrail. Dan kita bahasa Melayu kita akan panggil je Jibril. Seterusnya Mikail. Seterusnya akhir sekali tahniah. Kalau bahasa Arab kan tahniah. Dalam bahasa Melayu tahniah. Tahniah dalam bahasa Arab dia merupakan kata serapan bahasa Arab. Baik, malaikat. Nampak tak dekat malaikat ni ada huruf hamzah kan? Huruf hamzah ni lah yang kita belajar tadi, huruf hamzah di permulaan. Jadi dia bentuk dia lain. Dia tidak bergabung dengan huruf lain. Dia tidak bergabung dengan huruf sebelumnya. Sebab huruf sebelumnya adalah alif. Jadi dia tidak bergabung. Dia bentuk dia macam ni. Dan kita tengok dekat masalah huruf hamzah dia berada di tengah-tengah. Jadi dia diapit oleh huruf sin dan huruf lam. Okey. Jadi bentuk dia macam ni. Kita tak boleh buat bentuk macam dekat malaikat ni. Jadi itulah perbezaan penulisannya. Jadi akhir sekali latihan untuk kamu semua. Pertama, kamu kena lakukan rakaman suara perkataan yang mengandungi huruf hamzah berumah yang telah dipelajari. Jadi kamu kena sebut balik frekuensi, nutrien, efficient. Lepas tu malaikat, Israel, masalah, Jibril, Mikail, tahniah. Ustaz nak kamu sebut balik perkataan-perkataan tersebut, kemudian kamu hantar dekat WhatsApp. Seterusnya kamu kena lakukan latihan nombor 2 pada muka surat 62 dalam buku teks. Jadi kamu rujuk buku teks dan kamu buat dalam buku latihan. Jadi Ustaz harap kamu dapat mengaplikasikanlah latihan penulisan huruf hamzah, kedudukan huruf hamzah dalam perkataan Jawi. Jadi pentinglah supaya bila kita tulis dengan betul. Sebab adab kita khususnya kalau kamu tulis ayat-ayat Al-Quran, tulis buku-buku
tulis apa-apalah. Jadi khususnya untuk penulisan Al-Quran, kamu kena jaga sangat untuk kedudukan huruf hamzah ni, supaya kamu tidak tersalah lah. Sebab kamu nak tulis Al-Quran ataupun hadis, kalau nak tulis hadis pun kena jaga tulisan. Jadi pentinglah untuk kamu belajar kedudukan huruf hamzah ni supaya kamu tidak tersalah dalam penulisan kamu. Kamu tuliskan perkataan-perkataan tu salah. Jadi untuk akhir sekali, Ustaz nak kamu refresh balik apa yang kamu dah belajar. Jadi kita dah belajar hari ni huruf hamzah berumah. Huruf hamzah berumah yang pertama, dia untuk huruf i pepet dalam bahasa Melayu tu lah. Dalam penulisan bahasa Melayu, penulisan Rumi, dia menggantikan huruf i pepet suku kata tertutup. Contohnya apa? Contohnya frekuensi, frekuensi. Jadi kuensi i tu dia tukar kepada hamzah. Yang kedua adalah untuk serapan untuk bahasa Arab. Jadi itulah dua penggunaan untuk hamzah berumah. Jadi kamu kena ingat balik lah, dan kamu banyakkan membaca tulisan-tulisan Jawi, supaya kamu lebih sentiasa bermain lah, ataupun sentiasa boleh nampak mana kedudukan hamzah ni. Jadi itu saja untuk hari ini. Ustaz harap kamu istiqamah dalam belajar dan mengaplikasikan apa yang kamu belajar dalam kehidupan harian kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.